Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu dan mengadakan kelas kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk terus menyambung, mendengar dan beramal dengan apa yang kita perolehi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga suatu nikmat yang besar, nikmat yang sangat penting bagi kita di dalam suasana yang tidak menentu ini. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita melangkah hadir ke masjid dan mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doalah tuan-tuan agar nikmat ini tidak ditarik oleh Allah ke atas kita. Malam ini kita nak mendengar satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Yang kita tahu hadis-hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim tidak diragui kesahihannya. Maksudnya, kalau tuan-tuan dengar, baca hadis-hadis yang keluar daripada Bukhari, keluar daripada Muslim, di sisi ahli sunnah kita tak mempertikaikan kesahihan dan ketulinan hadis itu. Jadi penting, sebab itu bila kita baca hadis, kita kena tahu daripada mana sumber ataupun riwayat rekod hadis itu, untuk kita berhati-hati supaya tidak tersilap mengambil, beramal atau menyebarkan hadis yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam An-Nawawi, as-sahha al-kitab ba'da al-Quran. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata beliau, as-sahhal kitab, kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Al-Quran kalamullah, tidak ada pertikaian di situ. Tetapi dari sudut kitab karangan manusia, kitab yang disusun oleh manusia, as-sahhal kitab, yang paling sahih, yang paling tulen, yang paling diyakini kebenarannya, selamat adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis yang kita nak baca ini direkodkan ataupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ni rajin kita dengar lah nama dia. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar. Nama betul dia. Ini penting juga. Kadang-kadang kita tahu gelaran dia Abu Hurairah, tetapi nama sebenar beliau ataupun nama asalnya adalah Abdurrahman. Itu nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Sakhar. Asalnya nama dia sebelum Islam Abdus Syams.
Nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Dan kita kena tahu dia asalnya Yahudi. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Ini penting kita tahu sedikit latar belakang Abu Hurairah ni. Abu Hurairah asalnya Yahudi. Dia masuk Islam lewat tahun ke-7 Hijrah. Ketika berlakunya peperangan Khaybar di antara orang Islam, di antara pihak Nabi dengan Yahudi. Jadi masa tu dia masuk. Dia hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi tak lama lah. Sebab Nabi wafat tahun yang ke-11 Hijrah. So berapa tahun? Tahun ke-7, tahun ke-8, 9, 10, 11. Lebih kurang 4 tahun. Dia masuk Islam tahun ke-7. Nabi wafat tahun ke-11. Bulan Rabiul Awal. Maksudnya lebih kurang 3 tahun lebih. Tak sampai 4 tahun lah dia duduk dengan Nabi. Tetapi peliknya ataupun menariknya, Abu Hurairah yang masuk tahun ke-7 hidup dengan Nabi lebih kurang 3 ke 4 tahun, tetapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nombor 1. Itu banyak cerita lah pasal apa. Tapi saya nak bagi taunya di antara apa yang dia sebut sendiri. Ini sebagai motivasi untuk kita lah. Antara yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa? Bagaimana dia boleh meriwayatkan begitu banyak hadis? Sebab bila dia masuk ke dalam Islam, dia masuk tahun yang ke-7, dia terus mewakafkan atau dia terus mengkhususkan seluruh hidup dia untuk menuntut ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lewat, tetapi dia ambil kesempatan, dia gunakan peluang yang ada untuk mengaji. Jadi sebab itu dalam Islam kita selalu sebut tidak ada istilah terlambat. Selagi mana masih ada nyawa, ada umur, usia masih diberikan oleh Allah, gunalah kesempatan itu untuk mengaji. Seperti yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan banyak kita dengar an Abi Hurairah. Ini antara sahabat yang hebatlah. Okey, di samping Nabi sendiri doa kepada dia. Nabi doa untuk dia. Supaya dia mengaku dia mengadu kepada Nabi. Dia kata dia hafal ni banyak tapi lupa, tak berapa nak kuat ingat. Nabi kata bentangkan rida, absut. Buka rida. Kemudian Nabi doakan untuk dia supaya dia boleh kuat ingatan. Dan dia bukan antara sahabat yang pertama, nombor 1 dari sudut paling banyak hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bila tahu atau kenal sahabat ni, bertambah cinta dan kasih kita kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita satu hadis, cerita satu peristiwa, yang mana peristiwa ini sangat menarik. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan pernah mendengarnya, kerana ini antara hadis yang agak masyhur, yang selalu dibaca. Kalau yang pernah dengar, ni sebagai ingatan semula. Yang tak pernah dengar, ini mungkin satu ilmu yang barulah, kan? Apakah hadis itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita, qala rajulun
la atasaddaqanna bisadaqatin fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi as-sariq fa asbahu yatahaddathuna tusaddiq ala sariq faqal Allahumma lakal hamd la atasaddaqa ala sariq la atasaddaqanna bisadaqah fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah fa asbahu yatahaddathuna tusaddiqa laylah ala zaniyah faqal Allahumma lakal hamd ala zaniyah la atasaddaqanna bisadaqah fa kharaja bisadaqatihi فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على السارق وعلى ذانية وعلى غني فأوتي فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله أو كما قال Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terjemahan dia. Ada seorang lelaki yang berkata, yakni berniat untuk bersedekah. Lalu dia keluar membawa sedekahnya dan memberikan sedekah itu kepada seorang pencuri. Ini cerita dia. Ada satu orang laki-laki yang berniat untuk memberi sedekah. Lalu dia keluar pada waktu malam membawa sedekah dia, cari orang yang susah. Cari orang yang berkelayakan untuk dia nak bagi sedekah. Kemudian tuan-tuan, nak dijadikan cerita, dalam hadis ni kata apa? Dia tersilap. Dia bukan nak bagi pada pencuri, tetapi dia tersilap penilaian, dia tersilap tengok, dia tersilap orang, dia pergi bagi dekat pencuri. Yang mana pencuri itu mungkin keluar malam tu nak pergi mencuri. Saya ingat tuan-tuan pun, kalau kita pun orang main minta sedekah ataupun kita nak bagi sedekah, kadang-kadang kita tak tahu siapa dia yang mari minta. Dia ni nampak gaya macam orang susah ke apa ke, dia pun pergi bagi. Rupa-rupanya orang tu pencuri. Dia tak ada niat nak bagi kat kawan tu. Dia nak bagi dekat orang yang lebih layak, orang yang lebih, orang kata apa, sepatutnya bertakwa, beriman. Kan? Okey. Fa asbahu yatahaddathuna. Pada keesokan paginya, dia bagi itu malam. Ini pun kita akan hurai nanti. Dia keluar malam pergi cari orang. Keesokan paginya manusia bercakap. Kalau kita mungkin dalam Facebook, dalam WhatsApp group, orang bercakap, kata dia ni telah tersilap, tersalah, pi bagi sedekah dekat pencuri, pi tolong pencuri, pi lah bagi kat orang lain banyak lagi. Dia tak ada niat, dia tak ada maksud. Dia rasa menyesal, dia rasa macam tak berapa nak puas hati lah. Dia rasa macam sedekah dia tu burn, tak diterima. Dia rasa tak seronok. Dia pun tetapi dia kata apa? Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Tapi dia puji Allah. Dia kata segala puji bagi Allah. Dia niat nak bagi dekat orang lain, tetapi Allah berkehendak perkara itu dapat kepada orang lain. Apa yang Allah nak itu berlaku, bukan apa yang dia nak. Ini takdir. Dia kata Allahumma lakal hamd.
Segala puji bagi Allah yang berkuasa menentukan segala-galanya. Walaupun dia niat nak bagi dekat orang susah, dia niat nak bagi dekat orang lain, tetapi Allah telah pun menentukan apa yang dia nak bagi tu dapat kepada siapa. Inilah soal takdir rezeki. Kadang-kadang kita ada perancangan duit ni nak buat apa, duit ni untuk apa, urusan apa, kita nak bagi kat siapa, kita nak belanja tang mana. Kemudian Allah qaddarallah, Allah mentakdirkan sebaliknya, duit itu terpaksa digunakan untuk kes-kes yang lain. Sebab itu hadirin mukminin, kita selalu baca hadis yang mana Nabi SAW ajar Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Nabi kata tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan illa qad kataballahu lak, melainkan apa yang ditulis oleh Allah ke atas engkau. Tidak akan terjadi sesuatu melainkan apa yang telah maktub, tercatat di dalam ketentuan Allah. Kita rancang nak belanja sekian, tiba-tiba berlaku musibah, duit tu tak dapat kita nak guna di situ, kita nak kena bayar benda ni. Mungkin banyak berlaku. Sebab itu harta yang betul-betul milik kita ni, sekali kita akan tengok yang mana yang Nabi kata betul-betul milik kamu. Kemudian dia kata tak apalah, sekali kita ulas sebab takdir tu. Dia kata dia akan keluar lagi untuk kali yang kedua. Malam yang kedua dia nak pergi cari the right person, orang yang sepatutnya, orang susah, yang memerlukan, yang sepatutnya dia nak pergi bagi. Dia pun keluarlah pada malam yang kedua. Dalam hadis ni kata ala zaniyatin, dia bagi kepada seorang perempuan penzina. Seorang perempuan penzina, zaniyah, pun orang tak bagus, pun orang yang tak elok, penzina. Dia pergi bagi duit kat penzina, kan? Dia pun tak tahu kata kawan tu penzina, kawan tu pun tak habaq kata penzina. Dia pergi nampak macam dia kata ini mungkin orang susah ni, dia kata ni layak ni. Dia pun pergi bagi. Dia pergi bagi-bagi. Paginya, esoknya, keesokannya orang bercakap. Orang kata yang dia bagi tu, yang dia sedekah tu, penzina. Macam mana dalam ramai-ramai orang yang patut dia tolong, patut dia bagi, dia pilih pergi bagi kat penzina. Habis orang dah ke dalam kampung tu. Satu lagi kesilapan yang dia buat. Di atas dia tak tahu, ketidaktahuan. Kalau tertulis di muka dia penzina ke, ataupun dia pakai baju kata dia penzina ke, mungkin cerita lain. Dia tak tahu. Tapi orang bercakap, menyebabkan dia rasa sekali lagi hajat dia tidak tertunai, dan dia rasa tak puas hati, dia rasa tak sampai lagi maksud dia nak sedekah kepada orang yang sepatutnya. Maka dia tak berputus asa. Dalam hadis ni kata dia keluar pada malam yang ketiga. Kali ni dia nak cari orang susah, dia nak cari orang beriman, dia nak cari orang bertakwa, dia nak tolong orang yang sepatutnya ditolong. Yang dua lagi tu dia rasa macam Allah tak terima. Pasal apa? Pi bagi kat pencuri, pi bagi kat penzina, orang yang kaki maksiat, orang yang menderhakai Allah, kita pi duk tolong, pi duk bagi duit, duk support pula. Tak boleh. Kan? Dia pun pergilah malam yang ketiga. Malam yang ketiga ni hadirin mukminin, apa yang berlaku? Wa ala ghani, fa wada'aha fi yadi ghani. Dia pergi bagi ke tangan orang kaya. So tiga-tiga malam, tiga-tiga orang yang salah, orang yang tak sepatutnya. Pertama pencuri, kedua penzina, ketiga ghani, orang kaya. Orang kaya pergi bagi buat apa? Tetapi dia dalam keadaan itu, tuan-tuan, dia walaupun dia rasa menyesal, dia rasa sedih,
Dia rasa tak sampai maksud dia. Dan dia rasa tak berbaloi duit yang dia bagi itu. Tetapi dia kata semua ini telah ditentukan, ditakdirkan, telah pun ditulis oleh Allah menjadi rezeki masing-masing lah. Dalam keadaan itu datang kepada dia malaikat. Kan? Dalam hadis ni kata apa? Datang kepada dia malaikat dalam mimpi dia. Datang malaikat dalam mimpi dia. Ni Nabi cerita. Kan? Faqila lahu amma sadaqatuka 'ala as-sariq. Kata malaikat itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekah yang engkau keluarkan dan Allah akan memberikan pahala di atas sedekah itu. Jangan usah hati. Malaikat kata jangan usah hati, jangan bimbang, Allah terima sedekah itu. Dia duk risaulah pasal orang yang dia bagi itu orang yang tak sepatutnya. Fajir, asi, orang jahat, orang buat maksiat. Kemudian malaikat explain kat dia. Amma sadaqah. Amma sadaqatuka. Sedekah yang engkau keluarkan, yang engkau berikan kepada pencuri, mudah-mudahan dengan duit itu menyebabkan dia merasa cukup dan berhenti daripada perbuatan mencuri. Kan? Kadang-kadang manusia ni bila dia mencuri ni banyak sebab lah. Satu, memang tabiat dia kaki curi. Dia jadi masalah sikap. Dia bukan nak sangat benda tu, tapi dia jadi satu habit. Perangai dia jenis curi untuk keseronokan. Ini ada jenis penyakit macam ni. Ada orang memang dia mencuri kerana dia terdesak. Sebab itu apabila kita tengok pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Umar tidak memotong tangan, mengangkat hukuman potong tangan pada zaman dia, kerana ketika itu Amr Ramadah, musim kemarau. Dan orang yang mencuri ketika itu bukan kerana dia nak curi, tetapi kerana terdesak untuk meneruskan hidup, maka tak dipotong tangan. Dan bukan semua yang dicuri itu kita kerat tangannya. Ada perincian dia. Dilihat kepada nilai yang dia curi. Maksudnya kalau dia curi roti, dia curi beras, dia curi telur, ini memang bukan nak kaya punya curi. Yang ni curi lapang. Maka tak dihukum. Faham tak? Bukan semua kita tangkap kerat. Kan? Dia tengok dulu pasal apa hang curi. Dia kata 3 hari dah tak makan. Kan? Apa yang hang curi? Curi apa? Dia curi emas. Hang nak makan emas ke? Dia curi roti, dia curi susu. Maka yang ni tak dihukum dalam Islam. Nampak? Jadi mudah-mudahan bila hang bagi duit dekat dia, dia mungkin boleh buat modal ke, mungkin tak jadi curi malam tu ke. Hang selamatkan dia daripada perbuatan mencuri, hang bagi satu jalan keluar untuk dia, tolong dia daripada dosa itu dengan sedekahmu. Kita tak tahu. Nampak? Kan? Okey? Adapun sedekah engkau yang diberikan kepada penzina, kata malaikat tadi, mudah-mudahan dia berhenti daripada zinanya. Mungkin dia berzina kerana nak cari duit, pelacur. Kan? Dia tak ada kerja lain dia nak buat. Dia tak ada apa? Dia nak terus macam-macam tuan-tuan. Marin ke kita tengok. Di mana tahu? Di KL. Di Puchong. Tuan-tuan baca tak berita? Di Puchong. Seorang bekas juru terbang, pilot, terjun tingkat 12. Dan kita harap di Perlis ni tangan terjun lah. Kalau nak terjun, mari ke Maibs, Baitul Mal, habaq. Kalau tak ada duit, insya-Allah Baitul Mal akan tolong. Jangan duk terjun tak ketahuan hala. Dan kita tengok di Perlis pun kalau nak terjun tak ada tempat nak terjun. Jangan cerita mari masjid. Kalau tuan-tuan
Tak ada duit sangat nak makan, orang buang kerja, tak tahu nak pergi mana, mari ke masjid. Jumpa bendahari. Janganlah main masjid pecah tabung. Mai jumpa bendahari, jumpa tu imam, jumpa amil. Habang, saya ni kena buang kerja, tak ada duit, boleh tak saya nak minta tolong masjid? Pinjam kat saya. Kalau kata masjid tak berani nak bagi pinjam duit, boleh tak masjid tolong pergi beli beras? Masjid kalau takut dia ni diperlih ni masalah juga. Kadang dia bohong, dia nak pergi beli ketum, kan? Ataupun dia nak pergi beli dadah. Kita tak bawa dia pergi kedai, ambil duit masjid, bawa pergi kedai beli beras, beli telur bagi kat dia, kan? Mai masjid, mai cerita. Jangan duk ambil tindakan sendiri. Saya tak tahulah, tak dapat tak habaq bangsa apa yang terjun tu. Kita harap bukan orang Islam lah. Terjun di tingkat 12, kata polis dalam siasatan kerana diberhentikan kerja, tekanan jiwa. Jadi kita tak boleh baca manusia ni. Jadi dalam hadis ni dia kata apa? Bila kita bagi kepada penzina, boleh jadi dia ada duit, dia tak berzina. Kita selamatkan dia daripada dia membuat dosa. Adapun kepada orang kaya, boleh tak bagi kepada orang kaya ni? Sedekah boleh tak kita bagi kepada orang kaya? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut antara perkataan dia yang menarik, yang berkait dengan hukum memberi sedekah pada orang kaya ni, kata Al-Imam Nawawi. Kata An-Nawawi, di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, harus kita memberikan sedekah sunat kepada orang kaya. Kalau tuan-tuan tanya, dari sudut hukum boleh tak kita bagi sedekah kepada orang kaya? Orang kaya boleh makan sedekah tak? Kata Al-Imam Nawawi, di sisi mazhab kami, ashabuna, berkatalah imam-imam di dalam mazhab kami, pandanganlah mazhab kami, bolehnya, harus, hukumnya memberi sedekah sunat kepada orang kaya. Harus. Sebab apa dia sebut sedekah sunat? Kerana di sana ada sedekah wajib, iaitu zakat. Yang ni yang tak boleh bagi ke orang kaya. Orang kaya tak boleh ambil zakat. Pasal zakat itu untuk 8 golongan. Lil fuqara wal masakin, kan? Amilin, muallaf, ibnu sabil. Ini 8 golongan. Kita tak boleh bagi pada orang kaya. Kita bagi kepada asnaf. Itu Quran kata khudh min amwalihim sadaqatan. Quran guna perkataan sedekah. Artinya apa? Zakat juga disebut sedekah. Jadi nak bezakan zakat dengan sedekah, biasa kalau zakat dia panggil sedekah wajib. Zakat sedekah wajib. Kalau sedekah biasa-biasa ni sedekah sunat. Yang ni kalau bagi kat orang kaya pun tak apa. Macam orang tanyalah, dia kata ni daging korban ni boleh bagi kat orang kaya tak? Hari tu kita korban kan, ramai orang tanya, ni nak bagi macam mana ni daging korban? Pertama tuan-tuan, pertama tidak ada nas. Ni kita sebut pilah pasal dekat dengan korban. Pertama, tidak ada nas dari sudut keterangan Al-Quran dan Sunnah cara membahagikan daging korban secara jelas, tak ada. Portion, bahagian nak bagi macam mana tu tak ada. Cuma para ulama berijtihad, bagi pandangan nak bagi macam mana. Okey tuan-tuan, ada orang kata boleh tak kalau saya nak buat kenduri semua, saya buat lembu sekok, saya nak sembelih, nak masak, buat kenduri semua. Quran tak sebut kita nak buat macam mana. Hadis pun tak sebut kita nak buat macam mana. Cuma kita kena faham maksud pada korban tu apa dia. Maksud kepada korban tu apa dia? Maksud pada korban itu untuk kita melakukan satu ibadat, menyembelih binatang dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri. Korban, mendekatkan, daripada perkataan qarb, mendekatkan diri kepada Allah dengan kita pergi bagi kat orang miskin. Itu maksud korban.
Maksud kita bayar, kita berkorban lah, berkorban. Bayar duit bagi makan kat orang, bagi daging kat orang. Tapi kalau kita beli lembu, kita beli daging, kita makan satu keluarga, tak payah korban. Dia sembelih, dia makan kompok dia, keluarga dia. Simpan dalam peti makan 3-4 bulan. Tak payah buat korban lah. Semua pakai makan keluarga masing-masing. Bedok keluarga masing-masing. Tak sampai pada orang miskin. Tak sampai maksud tujuan ibadat korban untuk tolong orang miskin tu. Maka tak payah buat korban lah. Lebih baik kita simpan duit, pergi beli di market atau di nak. Nak baru tu. Ada nak baru kan? Belah ni ke belah ni? Bawa duit pergi beli. Makan. Tak payah buat korban. Korban ni suruh sedekah. Makan sikit. Pasal apa Nabi makan sikit? Sedekah banyak. Jangan makan banyak, sedekah sikit. Itu satu bab mak. Sehingga dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kalau kita tengok dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kita boleh buka dalam kitab-kitab mazhab Al-Imam Syafi'i, kita akan dapati apa dia? Mazhab Al-Imam Syafi'i mewajibkan untuk sah ibadat korban tu. Kalau tak buat, tak sah. 1/3 bahagian korban itu mestilah dibahagikan, diagihkan, disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tak bagi 1 bahagian kepada fakir miskin, tak sah. Dia wajib kan? Kerana apa? Kerana dia nak bagi sampai maksud korban tu. Jadi sebab itu saya nasihat, kita yang mampu memang duk makan daging dah. Pasal apa nak makan lagi? Bagilah ke orang. Ke depan tu, minggu depan tu, kalau kita nak makan, kita boleh pergi beli sendiri, betul tak? Nak sampai masuk korban tu. Tapi kalau kita korban pun kita makan, yang kita beli kat market pun kita makan, apa beza dia? Beza dia, ustaz, yang ni kita melih sendiri, yang ni orang lain melih. Kadang-kadang orang kita tak tahu, dia tak faham maksud ibadat tu. Sebab itu kepuasan kita akan rasa puas hati kalau kita boleh bagi agih. Kita tak ambil, itu lagi terbaik. Ambillah sikit nak makan. Tapi kalau duk kawal, duk kepung nak makan, sampai takut orang lain ambil, tak payah duk buat tahun depan. Abang tu terang tak ada buat. Sebab Allah nak uji. Allah kata apa? La yanalullah, tak sampai kepada Allah luhum, daging, tulang. Tak sampai daging, luhum, daging, dimak, darah, tak sampai. Allah, bukan daging tu yang Allah nak tengok, tetapi apa? Sifat kita nak korban tu. Mereka tanya, boleh tak nak bagi daging korban ni kat orang kaya? Pasal ada yang mai tu adik-beradik yang mampu. Bolehlah bagi. Kan? Macam tukang sembelih, tukang lapah, depa mai, depa boleh dah ambil, depa boleh juga dapat bahagian yang semua orang dapat. Dalam tu ada juga adik-beradik kita yang mai kereta Mercedes, kereta besar-besar, kaya apa semua. Dia kata, ni aku nak balik dah ni. Aku nak bagi kat hang pun kaya, hang beli Kediri lah. Boleh nak bagi walaupun dia kaya, sebab sedekah sunat. Kita sedekah dekat dia. Jadi orang kaya boleh terima. Cuma kata Al-Imam Nawawi, ini kita kena halusi sikit. An-Nawawi kata boleh kita bagi sedekah kat orang kaya, tak ada masalah. Harus. Tetapi An-Nawawi juga sebut, di sisi mazhab kami, dia tidaklah dianggap afdal. Dia pergi bab tu pula. Kalau tuan-tuan tanya, pasal itu soalan kena bagi clear. Kalau tuan-tuan tanya saya, boleh tak kita bagi sedekah dekat orang kaya? Kalau tuan-tuan tanya dari sudut hukum, boleh ke tak? Maka jawapannya boleh. Dia kata sebelah rumah saya ni, dia ni ustaz pencen pengarah gaji 7-8 ribu, rumah besar. Saya nak bagi sikit, boleh ke tak?
Kalau soalan boleh ke tak, harus ataupun tidak, kita akan jawab boleh bagi. Tapi dia tak berhenti lagi. Dia kata pula, tapi ustaz, dia ni kalau saya tak bagi pun memang dia boleh beli dah. Dia kambing kot tu. Dia ni memang lebih pada, saya tengok marin dulu kot buat kambing golek. Orang duit ada. Kalau saya bawa balik pi bagi kat orang susah di kampung saya, macam mana ustaz? Ish. Hang sebenarnya nak tanya apa ni? Apa hang nak tanya? Kalau dari sudut boleh bagi, kita dah abang dah boh. Boleh nak bagi, bagilah. Soalan mau bagi kena. Mana lebih baik? Atau dalam bahasa kita, mana lebih afdal? Itu soalan lain pula. Soalan tu tak sama tau. Boleh atau tidak dengan mana lebih afdal, tak sama. Jadi tuan-tuan kena faham molek, nak tahu apa, nak tanya apa. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, sebelah rumah saya ni kaya, dengan ada hujung kampung tu susah, mana lebih afdal? Kita kata boleh bagi kat orang kaya tu, boleh bagi kat orang susah tu. Tapi dari sudut afdal, afdal ni dari sudut pahala yang lebih besar, dari sudut ganjaran yang lebih hebat, pergi bagi kat orang susah tu lah, kerana dia lebih memerlukan. Pahala ni dia banyak aspek. Sedekah ni, sebab tu saya duk cerita kat tuan-tuan, sedekah ni Allah Subhanahu Wa Taala dia tengok, dia nilai banyak sudut. Satu, dari sudut keperluan. Kita bagi kat kawan ni boleh bagi, tapi dia tak berapa nak perlu sangat, dia tak heran pun. Tapi kawan ni Allahu Akbar, kita bagi 3 malam teriak tak berhenti lagi. Kita pergi bagi dekat dia daging pun hirih mai lemak, hirih mai lemak, hirih mai lemak. Tak jumpa daging lagi, jumpa lemak. Tu pun teriak. Pasal apa? Dia kata mujuklah ni baru kelih daging, hampir lupa dah daging tu apa-apa. Yang kawan ni pun dia dah bagi daging tak apa kan. Dia pun tak makan. Nampak? Okey? Yang kedua, saya selalu sebut sedekah ni juga, selain daripada tengok pada orang yang berhajat. Pasal tu kita kena cari siapa yang berhajat. Dia banyak. Sedekah juga tengok kepada manfaat. Pun kita kena ambil apa? Kena ambil kira juga. Kita bagi pada satu tempat, manfaat dia 2 orang, 3 orang yang boleh makan. 2 orang, 3 orang yang boleh rasa manfaat tu. Satu lagi sedekah, kita pergi bagi satu tempat, ramai orang boleh manfaat. Mana lebih besar pahala dia? Pahala ni dia ukur lagi ramai orang boleh tumpang atas benda tu. Pasal itu saya selalu tanya, kalau tuan-tuan ada banyak pilihan, tuan-tuan nak pilih hak mana? Pilih tempat yang paling ramai orang boleh rasa. Seorang sikit. Kita pergi bagi tang ni 2 orang boleh rasa, 3 orang boleh rasa. Tang nu satu kampung boleh rasa. Pergi bagi hak nu lagi besar dia pi, lagi besar dia luas. Kan? Tengok macam gangga tu. Seorang sikit dia bagi. Ambil embar. Jenuh tanggung dosa dia. Tuan-tuan jangan main-main. Dia berdosa di atas setiap orang yang kena penyakit tu. Dia sebagai puncak, dia berdosa. Pasal apa dia berdosa? Dia tak ada niat nak bagi ke orang. Pasal tindakan dia langgar arahan tu, menyebabkan orang lain mendapat mudarat. Mampus dia. Saya nak abang waktu lah. Kalau dia tak sengaja, tuan-tuan tak sengaja, orang lain dapat balak, tak apa, pasal tuan-tuan tak ada niat. Yang ni dia dengan sengaja. Dia dengan sengaja keluar, pergi ke tempat awam, pergi duk sebar penyakit tu dalam keadaan dia tak boleh keluar, dan orang lain semua dapat. Tuan-tuan bayangkan, penyakit tu tak berhenti lagi. Daripada punca dia tu tak berhenti lagi. Hari ni 6 daripada kes dia. Daripada dia bagi tu 6 lagi naik. 6 tu akan berkembang biak lagi. Tuan-tuan tak tahu banyak mana dia tanggung.
dengan tak boleh kerja. Dan saya dapat maklumat yang balik pi raya situ yang tak kena mana halatah pun pergi tak boleh pi kerja, kena kuarantin. Tak kebalak daripada tu, punca daripada mamak tu seorang. Bukan mamak lain, mamak tu. Mamak lain yang nak puasa pula. Nampak? So kita jangan duk buat perangai tu. Kalau ada demam ke batuk ke apa, jangan duk pi. Dia tak aku seorang nak kena kod baruh ni, pakat-pakat kena lah. Jangan duk buat perangai tu. Kita tanggung. Melainkan kalau kita tak tahu, kita tak ada niat, kita tak ada maksud, kita tak ada tujuan. Tiba punca itu lain. Yang ni dengan tujuan kita, dengan kita pi langgar saja-saja. Oh, jangan main-main langgar. Itu hukum saya tahu sikit bab hukum. Balik pada tajuk kita. So, afdal tak kita bagi pada orang kaya? Tak. Pasal apa dia tak afdal? Pasal dia tak berhajat. Kan? Selain daripada itu, Nabi juga sebut sedekah ni besar pahala dia kalau orang tu ada silaturahim dengan kita. Dia pikir tu pula. Sebab itu saya kata, Nabi kata sebaik-baik sedekah ni sedekah kepada orang yang ada hubungan silaturahim. Tapi tuan-tuan, dia tak berhenti takat tu. Dia tak kata silaturahim saja. Umpamanya satu orang dia kata, saya ustaz ada daging korban, saya nak bagi kat adik-beradik saya ni. Saya nak bagi kat siapa ustaz? Ada sebungkus. Hang pi cari adik-beradik yang ada hubungan silaturahim yang berkelahi dengan hang. Yang berkelahi, bukan yang baik. Kalau kita akan pi cari hak yang baik dengan kita, Nabi kata tak. Sedekah yang paling afdal, besar di sisi Tuhan, kita pi bagi kat adik-beradik kita yang bermusuh dengan kita. Kita tengok Pak Menakan, Pak Long baik, Pak Ngah baik, Pak Jang baik, Pak Ndak baik, Pak Su ni aku dah berselisih sikit dengan aku, tak apa nak baik. Pi bagi daging rumah Pak Su. Pi bagi daging rumah Pak Su, Pak Jang, Pak Ndak, Pak Tih apa semua tahu kata tak pi bagi, noh bermusuh pula kampung tu. Baik dengan kawan ni tu orang, pi jadi tik dengan kawan numpak orang. Kita orang Melayu ni dia kan boleh. Dia kan boleh tengok orang lain lebih sikit. Ni masalah bak dengki. Dia tengok kawan tu dia rasa lain, dia tengok kawan ni dia rasa lain. Tak boleh tuan-tuan. Kita bila rezeki, soal rezeki macam ni dia tak ada niat nak bagi dekat zina tu, dia tak ada niat nak bagi kat pencuri, tapi Allah tulis. Ini soal rezeki. Soal Allah tulis. Dia nak bagi ke orang lain. Tuan-tuan tengok, dia nak bagi ke orang lain, dia tak nak bagi kat kawan tu, tapi Allah kata rezeki kawan tu. Sebab itu saya selalu nasihat diri saya, bila nampak ada orang dapat rezeki, kita kena baca dalam diri kita ni, kena tanam dalam diri kita ni, itu adalah ketentuan Allah. Tak payah duk berdengki. Hadis ni ajak kita. Dia nak bagi ke orang lain, Allah nak bagi kat kawan tu. Apa yang Allah nak, kun fayakun. Kalau Allah nak lain pada kita nak, jadi hak siapa? Jadi hak dia, tak jadi hak kita. Itu iman. So bila kita tengok kawan tu dapat, kita tak dapat, kita kata patut aku dapat. Pasal apa dia tu pi dapat? Kita baca hak hadis ni lah. Allah yang nak dia dapat, bukan aku. Cukup. Kita pergi bercinta dengan orang lain, dia pergi menikah dengan orang lain. Tak payah duk buat gila, tak payah duk merayan apa, tak payah. Habang kata tu jodoh dia. Sudah. Tapi dia bercinta dengan saya. Aku tu soal lain. Sedangkan yang berkahwin pun boleh pergi menikah dengan orang lain, sedangkan bercinta. Tak payah duk buat ni Hindustan. Redha. Dia bercinta dengan saya, dia pergi kahwin dengan orang lain. Itu nama dia jodoh. Ajal 10 orang pergi tempat tu tak kena, kita yang tak pergi kena. Tapi di mulut tu, jodoh ajal di tangan Tuhan, jodoh ajal di tangan Tuhan. Lelaki dia pergi menikah dua, dia duk buat gila sini. Tuan-tuan faham ke tak? Macam takut dia, takut Covid ke takut bini. Jodoh ajal semua ditulis, tapi kita tak diajak berserah. Tengok macam kawan ni, walaupun dia silap kali pertama, dia nak perbetul, tapi Allah Ta'ala terimalah. Okey. Kemudian kita tengok juga apa yang boleh kita belajar daripada hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahawa manusia tidak dihukum apa yang tidak dia ketahui. Manusia hanya dihukum di atas apa yang dia nampak dan zahir.
Itu apa yang boleh kita belajar. So tuan-tuan, selalu orang tanya, ni yang mari minta sedekah ni kita tak tahu ni depa bohong ke, depa sindiket ke, kan? Macam mana ustaz? Yang peliknya kita ni tak ada yang betul, sindiket semua. Faham ke tak? Pasal apa yang abang tak bagi? Ni semua sindiket ni. Tapi 30 tahun cik kahwin dengan abang, cik tak pernah tengok abang bagi sedekah. Semua tu sindiket. Bukan sindiket, hang tu memang kedekut bakhil. Memang tak mau bagi, duk buat alasan sindiket. Sindiket apa? Anak menakan nak pergi mengaji tak cukup duit, main minta kat dia pun sindiket. Dia tak, anak menakan kita nak pergi belajar, abang weh tak cukup duit nak beli tambang. Jangan bagi sindiket ni. Kita tuan-tuan tu masalah tak kita nak syarah ni. Tapi oleh kerana hadis ni mingguan kita sambung. Tapi tak apa tuan. Saya nak sambung sikit kita bagi azan. Saya nak sambung sikit. Dalam kaedah dia kata nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Ini kaedah. Kita hukum apa yang zahir. Kita serah apa yang tersembunyi. Bila tuan-tuan bagi, tuan-tuan dihukum atas apa yang tuan-tuan nampak. Tuan-tuan tengok dia susah, dia layak ditolong, tuan-tuan bagi. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita bagi atas niat kita nak tolong, dia bohong tak bohong itu urusan dia dengan Allah. Kita tak dihukum di atas itu. Kita bagi. Tengok-tengok dia ambil, dia pergi bagi beli apa, barang lain ke apa, dia buat jahat ke apa, yang tu bukan urusan kita. Okey, tetapi tuan-tuan janganlah mudah sangat pula. Kan? Walaupun kita dia kena seimbanglah. Walaupun kita tak dihukum di atas apa yang kita tak tahu, tapi kita janganlah bertolong-tolongan dalam perkara yang dosa. Maksud kalau tuan-tuan nampak pelik, tuan-tuan nampak tak yakin, tuan-tuan mungkin boleh tolong dengan cara lain. Mungkin tak bagi cash. Hang nak ambil duit buat apa? Lapak, tuan-tuan bagi nasi dekat dia. Tetapi jangan tolak. Tuan-tuan, nasihat saya, jangan tolak apabila orang minta sedekah. Sebab apa? Sebab bila orang mari minta sedekah, bila kita tengok dalam hadis-hadis, kita cubalah tolong setakat mana yang mungkin, kerana saqallah ilaik al-khair. Apa dia? Seperti mana kata Abu Bakar kepada isteri dia, bila kita Allah buka peluang nak buat baik, peluang buat baik itu dia bukan datang dengan sendirinya, tetapi Allah yang memandu dia, membuka jalan untuk kita buat baik. Kadang-kadang bila kita tak rebut peluang tu, dia tak mari untuk kali kedua, kita rugi. Sekarang dia palih kita ada masalah nak cari orang susah, kita tak tahu tang mana boleh. Kadang-kadang dia mai kat kita. Seperti mana yang kita tengok dalam kisah Abu Bakar, dia jumpa satu wanita nak bersalin, dia balik kat isteri dia, dia kata, mahukah engkau tolong satu orang yang mana Allah membuka peluang itu kepada engkau? Pasal itu saya bagi tahu kat tuan-tuan, diri saya, kalau siapa-siapa mari nak minta sedekah ke apa ke, tuan-tuan tolong setakat mana. Kalau tuan-tuan tak yakin, bagi sikit. Tapi janganlah tuan-tuan tolak langsung. Kerana apa? Kerana itu peluang untuk kita buat baik. Kita tak tahu adakah peluang itu akan mai pula kali kedua ataupun kali ketiga. Jadi insya-Allah kita akan sambung syarah hadis ni dalam kuliah yang akan datang. Banyak sebenarnya benda-benda yang kita boleh ambil, dan tuan-tuan jangan risau. Apa yang tuan-tuan tersilap, Allah kira pahala. Tapi tuan-tuan jangan lupa pula, ni kena terang juga. Pernah berlaku di zaman Rasulullah, satu orang ayah dia nak bagi zakat. Dia bagi zakat, pendekkan cerita, dalam hadis tu kata apa? Yang terima zakat tu anak dia. Anak boleh terima zakat tak? Tak boleh kalau dia di bawah tanggungan kita. Sesiapa yang kita tanggung nafkah dia, kita tak boleh bagi zakat. Sebab apa? Sebab manfaat dia akan balik pada kita. Contoh, tuan-tuan sebagai ayah, ada kena bayar zakat, pergi bagi dekat bini dengan anak. Dia kata, ni duit 500 zakat aku, hampa beli beras lah, hampa beli telur, apa semua, hampa buah dalam peti ais, nanti masuk kita makan sekali. Tak boleh lah. Okey. Anak ni dia tanggung. Anak ni pergi ambil zakat tu.
Balik mai dekat dia, dia tanya duit apa? Dia kata duit zakat. Dia tanya dekat Nabi. Dia kata macam mana ni? Zakat dia, anak dia ambil. Nabi kata tak boleh lah. Pasal anak tu tak boleh ambil zakat bapak. Bapak tak boleh bagi zakat pada anak. Tetapi, Nabi kata yang mana dia dah ambil, kau jangan ambil balik. Yang mana anak tu dah ambil, kau tak boleh ambil balik. Tapi kau kena keluarkan yang lain untuk ganti balik supaya zakat itu cukup dan sah. Ini kaedah zakat kalau kita tersilap bagi. Tuan-tuan bagi tersilap, bukan asnah. Tuan bagi kat si A, cek-cek dia bukan asnah. Tak sah zakat tuan-tuan. Tuan-tuan kena keluarkan lain. Sebab itu para ulama kata untuk selamat, kita bagi kepada Baitul Mal, mereka agih pada orang yang layak. Itu sebab dia. Kalau tersilap macam mana ustaz? Tersilap, kita jangan pergi minta balik. Tapi kita keluarkan yang baru untuk kita bagi sebagai ganti yang tersilap tadi. Tak apalah kita kira lepas lah, lepas dak dia tak kira lepas. Nak kira lepas sangat kan. Ini dari sudut zakat. Tapi sedekah tak apa. Kalau kita tersilap macam kes ni, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.